Sampai mana? Satu sembilan tujuh. Okey. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wal asmin. Allahumma aghnina bihalain haramik wa bil siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. wa ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita seterusnya. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, surah. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita. Hari ini masuk 8 Muharram. Betul? Betul. 9 8 dah masuk 9 lah. Alhamdulillah. Ya. Hijrahnya kita sampai ke hari ini, kita masih disayangi Allah Ta'ala. Allah terus bagi peluang untuk kita meneruskan pencarian kita. Pencarian iaitu bekal, amal dan sebagainya, tempat yang sepatutnya kita tinggal selama-lamanya, iaitu di satu alam yang dipanggil alam hidup sesudah mati. Ya, alam baqa', alam yang tak ada tolak bandingan. Itulah alam yang sehebatnya. Kita akan musafir jauh, tapi nak ke sana, nak ending dia ke syurga tu, tapisannya amat hebat. Ini pun tak masuk lagi, maksudnya dah masuk 9 Muharram dah, dipanggil bab-bab Asyura. Betul? Ada bab-bab Asyura? Belum lagi. InsyaAllah doa-doakan dalam perancangan bubur Asyura. Betul? Bubur juga, tapi kena ingat ya, ibadah juga. Asyura juga, maksudnya kita ni teruskanlah pencarian kita untuk bekal. Pasal apa? Makin lama makin habis Muharram ni. Tahun yang 1441 habis dah. Khamis lepas masuk 1 Muharram.
1442. Nombor tu bertambah. Nombor bertambah, hari bertambah. Tadi sekejap asar, ni dah masuk maghrib. Sekejap lagi, sebentar lagi isyak pula masuk. Lajunya masa tuan-tuan. Bertambah, berubah semua. Yang hebatnya, umur bertambah, nombor bertambah. Tapi kena ingat, mesti kena ingat, wajib ingat, umur bertambah, tapi untuk meneruskan hidup, peruntukan meneruskan hidup makin sedikit. Peruntukan untuk meneruskan hidup makin sedikit. Jangan dipandang hijrah. Macam mana kita nak berhijrah? Ini saya sentuh sikit bab hijrah. Boleh maksudnya kita ni kena buka lah minda. Yang paling hebat, hijrahkan minda kita. Kita ni kena hijrah minda. Takut kita terkongkong dengan hijrah yang lama. Kalau dibacakan nota catatan saya daripada Dr. Sihabuddin di surah At-Taqwa. Saya catat kuliah maghribnya di section 7 surah At-Taqwa, Shah Alam, Dr. Sihabuddin. Apa dia kata? Hijrah ni ada 15 untuk kita dapat jadi umat. Kuntum khairum ummah, umat terbaik di sisi Allah Ta'ala. Ada 15. Kalau sempat habis, kita habiskan kita baca juga. Sama mana kita tadi sombong, betul? Sombong. Kita tengok hikmah hijrah. Kalau dipikirkan zaman Rasulullah SAW tu, hijrah tu 3. Yang pertama, hijrah akidah. Yang kedua, hijrah ibadah. Yang ketiga, hijrah ukhuwah. Zaman Rasulullah SAW 3. Saya catat dari Tuan Guru. Ini catatan saya. Catat laju, bukan sikit. Dia cakap laju. Betul, pasal nak habiskan masa SOP. Kena ikut SOP. Dia untuk guru pun kena ikut SOP, anak murid pun kena ikut SOP. Betul? Tuan-tuan kena ikut SOP lah. Cepat, kena buat cepat. Pertama, hijrah akidah. Kedua, hijrah ibadah. Ketiga, hijrah ukhuwah. Yang pertama untuk kita ni hijrah, dengan keadaan semasa yang hebat sekarang ni, dengan peringatan Allah Ta'ala yang hebat ni, ada 15 kena buat, kena hijrah. Yang pertama saya catatkan di sini, kata Dr. Sihabuddin, hijrah yang pertama hijratul minal syirki ilal iman. Maksudnya apa? Hijrah daripada kesyirikan kepada keimanan. Betul, kita surau ke masjid, kadang-kadang bab syirik masih tak terlepas lagi. Sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kerabat kita, masih lagi bab syirik. Bayangkan zaman Rasulullah SAW, di Mekah tu nak mengajak orang hijrah kepada keimanan. Punya hebat tuan-tuan. Kita sekarang dihidangkan Quran, dipanggil My Quran Time. Betul? 30 Ogos dipanggil Quran Hours. Jangan lupa tuan-tuan, satu dunia tu pusing. Allah hidangkan Quran. Bayangkan, cuba renung, Nabi nak bawa orang yang syirik, orang yang kafir, orang tu kafir, betul-betul pure kafir, menghala bab iman. Payah ke tak payah Rasulullah SAW sampai boleh tulis. Sekarang kita boleh baca Quran dengan hebat. Pasal apa? Ada tarannum dia, ada tajwid dia, ada terjemahan dia, ada baris, ada dengung, ada semua cukup dalam satu Quran. Color semua cukup, dizonkan, color kuning apa, color merah, color hijau ada, semua cukup. Cuba renung, buka minda kita. Zaman Rasulullah punya susah nak menangkan sampai ke level sekarang yang kita dapat. Allah hidangkan depan TV, depan internet, depan Instagram, depan Facebook. Kalau kita masih lagi dengan bab sombong yang bab kita nak baca ni, kita menyombong juga. Dalam Al-Baqarah tulis setengah muka surat Al-Baqarah tu menunjukkan perangai Yahudi yang sombong, tak nak terima ayat Allah Ta'ala. Ada tak ada? Ada. Setengah daripada 286 ayat tu Yahudi lemparkan ayat Allah Ta'ala tu ke belakang. Daripada zaman Musa, Isa,
akhirnya zaman Rasulullah SAW, dia punya tak puas hati juga, kedegilan manusia. Kita yang Allah hidang depan mata 4 kali satu hari, betul? Pukul 12 live, pukul 5 ulang, pukul 10 ulang lagi, pukul 6 pagi besok ulang lagi. Besok hari Jumaat ulang kaji balik. Allah, tuan-tuan, nampak nikmat yang Allah bagi. Kalau kita buat tak tahu apa yang ditunjukkan Allah Ta'ala, tu sebenarnya reward hadiah terus daripada Allah Ta'ala kepada penduduk semenanjung tanah Melayu yang beragama Islam. Sayangnya Allah Ta'ala, takut kita ni sesat, takut kita ni lara leka, Allah hantar Quran dah siap dengan digital. Tak cukup ditadaburkan, tak cukup lagi dibuat nota. Ada tak nota? Ada nota sahabah Quran. Detail tuan-tuan, apa yang dicakap tu keluar semua dalam nota. Tulis by hand ada, short note ada, PowerPoint pun ada. Betul tak betul? Tu. Bab tu jangan kita sombong. Ni kita baca bab sombong, jangan sombong dengan ayat Allah Subhanahu. Tu yang pertama, ya, dari bab syirik, maksudnya berhentilah yang syirik. Bab tangkal, bab sihir. Sekarang orang pakai internet untuk sihir, betul? Dengan internet tu boleh sihir orang, boleh bawa, boleh manage, boleh remote control orang, anak dara, anak orang tua, orang pergi ke bank, keluar duit dalam bank, hilang orang tu, macam-macam disihirkan. Guna apa? Guna tenaga jin, guna tenaga syaitan, guna tenaga iblis, jadi suruhan dia berlaku. Pasal apa? Dia yakin ada kuasa yang lagi hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Taala. Cukup yang lepas-lepas. Ini masih lagi ada, walaupun zaman sekarang zaman touchscreen. Yang kedua, hijrah daripada kekufuran kepada Islam. Berhentilah. Janganlah kita nak meraihkan orang kafir, ya, jangan nak meraihkan kita pula ikut kufur. Berlaku tak berlaku? Telah pun berlaku. Dalam Quran kata haram arak. Betul tak betul? Dalam Quran ada kata riba bukan haram, Allah kata. Allah tak kata haram, Allah tak kata makruh. Allah kata apa? Aku perang riba. Allah, tuan-tuan, nampak? Jangan main-main. Bila kata Allah kata perang, kita nak cakap apa, tuan-tuan? Kita nak cakap apa? Tu yang Ustaz Fazrul kata apa? The whole stakeholder. Tu stakeholder, siapa yang bersekongkol dengan bab riba tu, tolong jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira siapalah. Maksudnya the whole stakeholder yang menegakkan riba. Nak ke mana, tuan-tuan? Pasal jawapan ni bukan haram, perang. Kalau dah perang tu macam mana, tuan-tuan? Pak, tu yang hujung-hujung Al-Baqarah tu ada bab infak, mula Yahudi, betul? Last kali ujung tu infak, lepas infak riba, lepas riba hutang. Hutang pun sama, tuan-tuan. Jangan buat tak tahu hutang. Satu ustaz tu cerita, satu ketika dulu sahabat meninggal dunia, Nabi tahu dia berhutang, bukan 1,000, bukan 1 juta, 3 dinar saja. Nabi tahu dia berhutang. Tak jadi Nabi sembahyang. Nabi kata, tolong sembahyangkanlah. Nabi nak balik. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, tolonglah jadi imam sahabat kita ni. Aku bayar hutang dia. Ada orang lain tolong bayarkan. Baru Nabi sembahyangkan. Allah, tuan-tuan. Tu, berhentilah. Maksudnya hijrah kita. Ingat balik. Sebab tu dalam Quran tertulis, kita bank, loan kereta, loan rumah, documented. Betul? Didokumentasikan, catatan cantik, sign, akad. Kalau perbankan Islam siap akad, tak ada riba. Sebab tu tak ada soalan kenapa tak ikut perbankan Islam, kenapa tak ikut, kenapa tak nak buang bab riba. Kita ada perbankan Islam, kita ada muamalat, kita ada bab yang halal. Betul? Allah, tuan. Tu loan bank siap cukup dengan dokumentasi.
Hutang dengan manusia pun wajib ada catatan, didokumentasikan. Kalau tidak, tergantung-gantung. Saya baru baca tadi pagi kuliah online, kitab Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dia hadiahkan, Jembatan Akhirat daripada Brunei. Satu mayat tak bergerak masuk ke dalam syurga. Masalah apa? Ada bab hutang. Terkeluar dia. Masuk tak boleh, keluar tak boleh. Tergantung-gantung. Ni bukan mayat, roh yang nak masuk syurga tu tak terjadi, tak tergerak dia ke syurga. Walaupun dia hebat, memang calon ke syurga, tapi tak boleh. Ada bab hutang. Ni kena renung kita. Hijrah, bab-bab tu. Yang kedua, hijrah daripada keduniaan kepada keakhiratan. Hijratul minad dunyawi ilal ukhrawi. Kita balik pada akhirat. Bila ada peringatan yang hebat-hebat daripada Allah Ta'ala ni, tak ada lain kita fikirkan, tuan-tuan. Dah berumur macam ni, betul? Umur kita 50, 60, 70, 80, ada orang 90 pun ada, 100 lebih pun ada. Yang saya dengar ada 150 penduduk Asia yang paling tua, 150 masih hidup lagi. Itu sebenarnya Allah cuba, Allah bagi peluang, maknanya berhenti bab dunia sebenarnya. Dunia ni berhenti. Janganlah sibuk lagi nak seronok dengan bab motor, bab Vespa, bab apa lagi. Tak salah nak riadah, tapi kadang-kadang orang putih kata tak proportion dengan nombor umur dia. Betul tak betul? Nak bawa motor besar, betul? Motor besar, macam tu tinggi. Umur 70, 60, pasal baru dapat EPF. Betul? Sekali semua hidup ustaz. Ya, sekali. Tapi Allah kan bagi hadiah tu untuk ke mana sebenarnya duit tu? Dia terlupa bab zakat, satu hal lagi. Jangan kata dah Islamik diperbankan dalam EPF, dah diperbankan Islam, tapi terlupa zakat kita. Selalu orang EPF nasihat, keluarkan duit zakat dulu. Betul? Tu. Anak-anak tak faham. Lepas tu pergi cari motor je. Bukan cari tempat umrah ke, tempat haji, motor. Saya tersempat ni kat highway. Kesian, kita ingatkan orang muda, rambut panjang lagi, color, baju tak main kulit biasa ni, kulit betul. Kasut sepasang, sebelah tak tahu berapa ratus, si ada metal lagi. Allah, tuan-tuan, jalan kena gaya, betul. Tapi bila nak standkan motor, tak terdaya, tuan-tuan. Tahu nak stand motor? Motor besar, dia satu grup tu pun tak terdaya nak stand motor. Tunggu kawan-kawan dah stand motor, minta tolong kawan lain. Akhirnya terpaksa panggil budak-budak rempit sebelah tu. Mak rempit motor kecil. Satu grup. Pasal apa? Mak rempit tak boleh keluar EPF lagi, tak dapat betul. Tu. Nampak? Tak terdaya dah. Bab dunia tu tak terdaya nak cagak motor, nak stand motor je. Saya tak lupa Tuan Azhar Idrus cerita sahabat, orang berumur bawa motor. Kita ni kalau dah 50 ke atas kan, ada masa 1 second kita terlelap. Saya tak boleh tipu, saya pun terbuat. Bukan naik motor lah, ustaz tak pandai naik motor. Pernah try nak motor kat Aceh, wheelie terus. Dah lama tak naik motor. Satu masa kita kena terlelap pasal umur kita dah tak terdaya. Ustaz daripada Polisen bawa kuliah subuh, tak tidur langsung, straight. Orang rumah kata berhenti, rehat. Sikit lagi. Confident. Betul-betul depan UKM tu, melambung kita depan. 1 second terlelap. Pasal apa? Speed tengah 110. Nampak? Padahal traffic light tu slow, 1 second. Allah bagi lemahnya mata kita, tuan-tuan. Hati-hati bila 40, 50, 60. Makanlah jus apa, makanlah apa, perencah hebat-hebat herba ke, cukup masa terlelap juga, tuan-tuan. Tu kelemahan kita. Maksudnya bab dunia ni
hati-hati kita. Ni suruh kita hijrah, hanya bab keduniaan ni kita pilih bab keakhiratan. Janganlah dipikirkan bab-bab riadah, tak salah riadah. Satu lagi baru ni di viral, Ustaz Asmak kot pakaian orang cycle, betul? Dulu saya cakap dah, kalau muda tu lain cerita, kalau dia tu kirin super macam Azizul, tu tak masalah. Pasal apa? Dia juara dunia. Pasal dia pakai pakaian tu nak potong angin, nak dapatkan speed time yang nak pecah rekod. Tu dipanggil apa? Bullet boy tu. Pocket boy kan. Maksudnya dia pakai tu untuk cari rekod. Kita ni yang riadah, kenapa nak pakai macam tu? Nak cari rekod apa? Dia nak kejar masa daripada Langan, daripada Bangi sampai ke Lekas Highway, betul? Nasib baik tak dilanggar tu, yang apa? Lanang kan? Dia tulis tu, hampir-hampir nak langgar. Satu grup bersikap. Yang sedih tu pakaian tu. Allahu Akbar. Ada pakaian yang elok, kenapa nak pakaian macam super kirin, nak pergi overseas, nak pergi bertanding international? Bukan, tak kena. Kalau muda tak apa, tua. Allah. Ada sekali tu saya tersempat satu grup datang cakap surau mana? EJK tu. Ustaz ambil gambar. Kita nak ambil gambar, nak nengok ambil yang gambar tu penat mata. Faham? Terjojol sana, terjojol sini. Yang puncit jangan cerita lah yang puncit tu. Berlipat-lipat baju tu penat tengok dia. Nampak? Tu kadang-kadang tak terfikir. Mengaji tapi bab aurat tu, Allah tolong renung lah bab-bab tu. Malu tuan. Tak malu dengan Allah Ta'ala. Kita dengan umur kita. Tu yang Allah kata rambut sudah putih. Dah orang tua yang degil. Orang yang tua degil akhirnya masuk neraka pasal kedegilan. Dah berumur orang tua. Sebab tu kita dah pencen, dah tak bekerja ni. Sebenarnya masa memang banyak, tapi sebenarnya ulama kata masa sedang kritikal. Yang muda lain cerita, yang dah pencen masa very critical. Pesan hijrah lah kita. Yang keempat, hijrah daripada kebendaan kepada amal. Pesanan Rasulullah SAW kepada Fatimah. Tu ya, pada bab kebendaan, baliklah pada amal. Berhenti motor, TV yang tidak tu janganlah tengok. Kena sedih. Maghrib tu, time itulah drama yang hebat, betul? Allahu Akbar. Nak ke maghrib nak surah, sekejap, tak habis lagi. Sampai bila tuan? Drama tu tak bangun-bangun. Akhirnya tak perasan dah 90 umur. Daripada awal beli TV sampai TV hitam putih tengok drama, sampailah sekarang TV melekat kat dinding, betul? Tak ada kaki, kecil manis TV. Nampak? Dia tak beralih, tak kalih langsung tengok TV. Allah tuan, masa habis macam tu je. Sekarang tengok TV tak salah, tengok My Quran Time, betul? Sejam. Hari ni dah masuk juzuk 3 pun habis dah. Al-Imran dah hujung dah. Al-Baqarah, Al-Imran tu. Allah tuan, laju masa tuan. Satu hari satu muka surat. Perkataan Arab tu dah berpatah satu hari. Satu. Malu kita dengan Wak Karmon. Orang TV Hijrah pergi interview Wak Karmon di Johor Bahru. Malu tak kita? Malu tuan. Dah pencen. Apa dia tengok? TV My Quran Time. Bukan tengok TV. Nak masuk rumah tu dibuat gerbang My Quran Time. Nak mengingatkan manusia sekelilingnya, ingat Quran. Hijrah hebat orang tua tu. Sampai orang tahu. Akhirnya orang datang rumah dia, bukan masuk rumah dia, orang selfie My Quran Time. Itu salah satu strategi untuk nak terbitkan dakwah syiar Quran. Yang hebat tu yang buat kuih jemput-jemput tu, Pak Mail. Berani tu dia. Berani betul. Berani apa saya kata berani? Kita dengar cakap tu sebab kita. Dia yang sibuk jual kuih, bukan kuih korporat tuan-tuan, bukan kuih biskut hebat dah. Jemput-jemput pakai tangan ya, kepal masuk. Kadang-kadang tangan masuk dalam minyak kan, tak ada rasa tu. Tu kebal betul tu. Nampak? Pak Mail 12 anak dia uruskan kematian isteri. Apa dia kata?
Kalau boleh nak minta Allah panjangkan umur dia sampai habis 604 muka surat My Quran Time. Lepas tu Allah nak ambil aku, ambil lah. Tuan-tuan, berani tak berani cakap tu? Kalau jadi betul macam mana? Dia memang hebat lah di sisi Allah Ta'ala. Kita macam mana? Hijrah, tuan-tuan. Ini kena renung kita. Yang paling dahsyat apa? JDT. Betul? Hebat main bola. Rupanya dia peminat utama rancangan Al-Quran. Tuanku muda Johor. Betul? Allah, tuan-tuan. Tak kisahlah macam mana style dia, tapi ada tak bab Quran dengan dia? Ada. Sukanya dengan bab Quran. Orang rumah dia pun suka Quran, dia pun suka. Nampak? Kalau lah pentadbir, pemimpin suka Quran, rakyat macam mana, tuan-tuan? Tu terbitnya kesuburan, cantiknya bab negeri Johor tu. Bila dah pemimpinnya tu, apalagi kalau kita satu Malaysia, satu Semenanjung ni sukakan Quran daripada atas sampai ke bawah. Tak perlu risau, tuan-tuan. Bala macam mana pun kita redha. Pasal apa? Adanya perisai daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke berapa? Keempat. 5. Hijrah daripada maksiat kepada taubat. Bab maksiat berlaku macam-macam. Cari jalan. Nabi berpesan, astaghfirullahalazim. Dia yang dah confirm kekasih Allah Ta'ala, masih lagi astaghfirullahalazim. Satu hari 100 kali. Kita berapa kali, tuan-tuan? Tu cuba renung kita. Pasal apa? Ingatan Allah Ta'ala banyak sangat. Kita tak tahu lepas ni dicuba pula. Ni kombit tak habis lagi, kejap naik, dah tak boleh pergi kedai mamak pula sekarang ni. Betul? Nampak? Jangan main-main. Kita tak tahu coming soon apa. Coming soon, teman-teman. Yang kita hadapi sekarang, Tok Wan kita pun tak cerita. Ulama dulu pun tak cerita. C19 tak pernah diceritakan. Coming soon, tak tahu. Apa yang Allah buat, Allah saja yang tahu. Simple je. Beirut, ada kita expect Beirut nak meletup? Tak expect pun Israel nak serang ke, tak expect. Tapi bila benda yang buat baja tu, tahu buat baja, bahan kimia yang buat baja tu berasap, dia blast terus daripada pot tu, terus dia blast. Tak dan doktor nak lari, tak dan nurse nak lari, ghaib, ruyup, berdebu terus. Allah punya kerja, tuan-tuan. Kita tak boleh tahu macam mana. Sebab tu kita ni, orang putih kata be prepare. Jangan kita ni tak ditangisi bumi. Dalam kitab, dalam tulisan orang Brunei ni, saya baca hari yang ketiga sebelum ni, bila kita ni orang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, ada dua yang akan menangisi kita waktu kita tercabut nyawa. Yang pertama bumi, yang kedua langit. Bumi akan meratapi kita pasal kita betul-betul takutkan Allah Ta'ala. Kemana saja kita akan ingat Allah Ta'ala, kemana saja kita akan sujud, masjid mana, surau mana, kita tetap sujud dengan Allah Ta'ala. Tak hendak sujud atas hotel, kita sujud juga di masjid, kita sujud di tanah bumi Allah Ta'ala. Bumi menangis bila kita berhenti bab sujud, berhenti bab ingat Allah Ta'ala. Pasal apa? Mati kita. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah Sajadah, besok baca subuh, betul? Besok akan baca. Cuba tengok terjemahan, tuan-tuan. Rasa sikit tadabbur. Sebab tu bila Nabi baca Quran, tuan-tuan, Nabi sebab baca tadabbur, cara tartil, tak ada lagu. Kalau Al-Qusairi, Nabi baca style macam itulah, keras, tegas, tapi dia sebab. Kita dah 3 juzuk ni, ada tak bab sebab? Sebab kita dengar amaran Allah Ta'ala, berita duka cita, berita neraka, semua dalam Quran. Kita tak terasa sebab, bimbang, takut mati hati kita. Ni nangisnya bumi bila kita mati. Yang kedua, langit. Dia cerita dalam kitab ni, langit pun menangis. Pasal apa? Langit ada 2 pintu. Satu pintu rezeki, satu pintu masuknya amalan-amalan kita ke langit. Bila matinya
hamba tersebut. Langit meraung tuan-tuan, langit meraung. Pasal apa? Aku tak terima lagi kebajikan untuk pintu kebajikan tu. Dah tertutup pintu kebajikan, pintu amalan manusia tersebut. Mati dia. Pintu rezeki putus terus, tertutup. Menangis langit tuan-tuan. Tu orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong tuan-tuan, biar bumi menangis. Bila bumi menangis tuan-tuan, masuk saja liang lahat. Bumi tahu inilah hamba Allah Ta'ala yang betul-betul takut dengan Allah Subhanahu. Akhirnya bumi liang lahat tu peluk hamba tersebut macam ibu memeluk erat baby dia sendiri. Azan. Sama lepas azan atau macam mana? Azan dulu. Nanti sambung sikit lah, InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita habiskan poin ni, ya. Baca poin ni, insya-Allah. Berapa tadi? Wah, hilang dah. Yang keenam, Yang keenam, hijrah daripada dosa menuju pahala. Kata Datuk Seri Kamus, cari pahala sebanyak yang mungkin sebelum kita lap tutup mata. Cari sebanyak pahala yang mungkin, sebanyak yang mungkin. Yang ketujuh, hijrah daripada perbezaan kepada persamaan. Janganlah bab beza kasta, level, pangkat, harta. Tinggalkanlah bab tu. Hijrah kita ni sama aja. Yang ke-8, hijrah daripada permusuhan kepada persaudaraan. Nabi pesan dah, jangan memusuh, jangan berseteru lagi kita. Landasannya takwa.
pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesembilan, hijrah daripada kebencian kepada kasih sayang. Bila dia benci, hilang bab saja. Tapi bila bab kasih sayang, turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10, hijrah daripada kebodohan kepada ilmu. Bila cari ilmu Selangor tak boleh lawan tuan-tuan. Ni yang tengah live ni pun lebih pada 100 kuliah maghrib. Seluruh Kajang, seluruh Bangi, seluruh Kuala Selangor semua sampai ke Kedah. Cukup majlis ilmu. Tak boleh mati dalam keadaan jahil. Ni kita tahu ada ilmu, besok hari Ashura, betul? Hari Ashura, cari pahala sebanyak mungkin. Ilmu punya pasal ada. Jangan kata tak ada ilmu. Yang ke-11, hijrah daripada kemalasan menuju kecergasan. Berhenti buat malas tuan-tuan. Cukup bahasa sekarang, move on, betul? Itu berhentilah buat politik-politik ni mengayun. Jadi pelik. Kita dah ada dah ulama, kita dah ada yang elok dah. Teruskan. Dia bukan nak buat politik. Kita ni cari yang terbaik punya. Nak buat apa lagi dah? Nak berembak apa lagi dah? Allah dah beringatan, balik Quran, balik pada Allah Ta'ala, balik pada Rasulullah SAW. Itu saja. Kenapa nak sibuk lagi bab-bab yang lain? Dah ada Quran, ada tak fakta dia? Semua cukup cantik dah dibacakan tadabbur. Tak baca, duduk majlis tadabbur tu, tengok apa yang ada dalam Quran. Macam-macam panduan ada. Cukup. Innad dina indallahil Islam. Contoh akhlak ada dalam Quran. Kenapa? Ditanya sahabat, apa akhlak Rasulullah SAW tu? Ke mana akhlak dia? Ada dalam Al-Quran. Aisyah jawab pertanyaan sahabat. Yang ke 13, 12, hijrah daripada kesombongan menuju ketawadukan. Bab yang kita baca malam ni, bab sombong. Sampai bila tuan-tuan nak sombong kita? Sampai ke mana nak sombong? Akhirnya mati tuan-tuan kita. Bila mati, nak sombong macam mana tuan? Surau masjid kita. Yang ke-14, hijrah daripada keburukan menuju kepada kebaikan. Yang buruk-buruk berhentilah, cari bab baru. Tu hijrah tu minda kita. Akhir sekali, hijrah daripada kemarahan menuju kesabaran. Berhenti bab marah. Cukup menerbitkan macam-macam penyakit bila bab marah. Betul? Darah tinggi, kencing manis, macam-macam. Tu bukan durian punya pasal kan? Bukan kambing punya pasal darah tinggi tu. Kita salahkan kambing pula. Kambing pun tak jaga. Kalau kambing darah tinggi, awal-awal kambing mati dulu. Betul? Kambing kena darah tinggi. Tak. Kita ni pemarah tak berhenti. Cukup. Dah jadi orang surau, dah berumur, dah pencen. Takkan nak jadi pemarah betul? Cukup. Kata Datuk Ismail Kamus, kalau tak boleh berhenti marah, tolong suruh orang rumah ambilkan cermin yang besar tu, tengah-tengah marah tu suruh orang rumah tunjukkan muka kita macam mana. Selfie sikit, besar gambar dia. Cantik ke tak cantik orang tengah marah. Balik pada bab sabar tuan-tuan, ya, tu sabar yang hebat. InsyaAllah tu antara 15 hijrah. Nak ulang balik, tolong tengok audio kuliah, ada dirakamkan. Nak catat baca detail-detail tak boleh, ya. SOP kena follow. Kalau tidak, tak boleh kuliah lagi. InsyaAllah mana yang baik daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan hijrahkan. Jadi kita terus jangan lupa follow My Quran Time tu. Salah satu hadiah besar daripada Allah Ta'ala. Kita ikut saja bab tu. InsyaAllah saya mohon tuan-tuan doakan anak saya. 3 orang di Turki tu, 3 tempat pelayanan, tengah pulun kitab Quran habis, tengah pulun kitab. Tolong doakan insyaAllah. Walaupun sana PKP hebat juga, dah dekat 230,000 dia punya, tapi masih boleh manage lagi insyaAllah, sama dengan Malaysia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarrina wa ahdi awalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami.
Dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. A'udzubika billahi ta'ala min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fis samai was sami'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.